Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua. Okey, masih lagi kita ada bulan Ramadan dah last ni. Minta maaf lah lama tak buat video sebab kumpul-kumpul data and then bantu troubleshoot kawan-kawan yang ada masalah sikit-sikit. Biasalah Modi ni memang tipu lah kalau tak ada masalah, memang ada masalah lah. Okey, banyak data yang tak lengkap, dia orang ada banyak salah matching semua tapi biasalah, insyaAllah setiap apa yang masalah tu kita boleh selesaikan lah. Cuma nak cari formula tu macam mana nak tu agak payah sikit. So hari ni tajuk kita berkaitan dengan stroke up ataupun jet road lah. Jet road, apa itu jet road? Okey, kalau kita sembang pasal jet road, okey, dia adalah kita tambah dia punya stroke, kedudukan pin ni. Okey, ni adalah sistem enjin kita ni dia punya crankshaft, dia punya rod panjang berapa, ni piston lah. Okey, jadi bila kita jet road ni adalah menaikkan jarak di antara ni titik pusat crankshaft mengalih cramping. Dia mengubah kedudukan cramping pada crankshaft, labu crankshaft ni ke atas, menjauhi daripada titik pusat. Kalau dia jet 3mm, pin ni naik 3mm ke atas. Bila naik 3mm ke atas, jadi bila ke bawah pun dia 3mm, dia rapat ke tepi ni. Jadi stroke dia naik 3mm, jet 3mm, stroke akan naik 3, jet 3, stroke akan naik, stroke akan naik 6mm. Kenapa 6mm? Sebab jet 3mm atas ni, bila dia turun bawah, bila pusing ke bawah, mana ni pin asal duduk sini, dia akan turun 3mm jugalah. Jadi 3mm atas, 3mm bawah. Kat blok ni pun akan terkeluar 3mm. Lepas tu kat bawah biasanya dia berhenti kat sini kan. Tapi bila jet road 3, dia akan turun 3mm lagi. So 3mm bawah, 3mm atas, jadi 6mm stroke. Tu mana jet 3. Stroke 6 lah. Stroke 6 lah tambah. Kalau jet 3 kat Dream contoh 49.5 asal stroke. 49.5 stroke asal. Bila jet 3 dia akan tambah 6. Bila tambah 6 jadi 55.5. 55.5 stroke. Tapi dia kena lapik berapa mm? Kalau kita pakai rod asal lah, rod asal kita pakai rod Dream asal, cuma kita angkat 3mm, dia akan naik ikut jet. Jet 3mm, gasket 3mm lapik. Maksudnya tu jet 3. Tapi jangan percaya lagi. Takut dia bukan pakai rod asal. Rod ni ada permainan dia ni. Rod ni untuk main jet gasket skeping ke tak skeping ke, rod ni. Tapi bang, kalau kita tukar rod bang, kita naikkan rod panjang. Rod asal Dream 97 bang. Okey, Dream 97. Rod panjang rod dia ni, panjang rod ni 97, tapi kita pakai 100. Kita pakai kelas 1. Tapi labu Dream ada apa beza? Yalah, beza juga dari segi kedudukan deck ni. Kalau kena lapik, sebab dia 97 rod asal, kalau tukar rod 100. So beza dia berapa mm? 3mm. So rod dia akan naik 3mm ke atas. So lapik juga 3mm, tapi stroke tak naik. Stroke tak akan naik. Sebab apa? Kalau tukar rod sahaja. So kedudukan dia, pergerakan pistonnya hanya teranjak ke atas. Dia tak naik bawah. Dia bawah ni akan naik ke atas 3mm, atas ni naik juga 3mm, bukan turun. Yang tadi naik 3mm, bawah ni turun 3mm. Tu panjang lah jadi stroke. Yang ni naik 3mm, bawah naik 3mm juga. Jadi teranjak sahaja kalau kau tukar rod sahaja. Tu beza dia. Tukar rod je, tak jet rod. Faham? Tukar rod sebab apa dia tukar rod? Apa kelebihan dia? Kelebihan dia untuk high RPM stability lah. Sebab piston ni, bila kedudukan ni di atas, kau ke kiri dan ke kanan sebanyak berapa degree ada kiraan dia. Tak silap aku 10 degree, 5 degree kiri, 5 degree kanan. Lepas terisi, piston tak bergerak pun, dia duduk tempat, dia duduk atas juga. Semakin panjang rod, semakin lama dia duduk atas tu. Mungkin dalam 6 degree, 12 degree total free play. 12 degree free play kiri dan kanan. Piston top dead center tak duduk kat top dead center sebanyak 12 degree contoh. Semakin panjang semakin lama dia punya timing piston berada di atas. Jadi dia hebat kat RPM tinggi lah. Piston laju, bila piston laju, dia tak sempat nak guna combustion tu, tak sempat lah nak compress dia macam loose. Jadi dia perlu piston berada di atas tu lama sikit supaya pembakaran lebih sempurna. Padat, dia duduk kat dalam padat tu lama sikit. So rod yang panjang yang akan menghasilkan timer yang lebih lambat. Kestabilan piston duduk atas tu lama sikit. Tu tujuan orang panjangkan rod sahaja. Tapi nak padu lagi jet rod lah. Itu je. So rod line tu dan juga stability stress wall to wall lah. Tapi dia tak boleh pendek sangat. Apa kelebihan rod pendek bang? 1.5 punya stroke ratio, iaitu rod pendek, rod minimum lah. Rod pendek macam high power. Dia punya torque dia kuat, low end response dia
respon di load RPM dia sangat padu lah. Macam yang rod panjang ni kat bawah dia lambat sikit, bila naik atas baru menjerit. Dia rod land ni ada efek dia sebab dia ada stress, dia punya, sebab dia terlalu lama duduk atas, jadi kat load RPM dia macam ketat sikit. Kalau rod pendek tu dia respon cepat, pergerakan naik turun dia macam terus turun. Gerak sikit kan tak ada center kan, kita gerak sikit terus turun piston dia kalau rod pendek. Kalau rod panjang tak ada center, kalau gerak tak turun lagi, gerak banyak sikit baru dia turun piston. Macam tu, dia ada free play dia terlalu banyak 2.0, tapi bagus untuk high RPM lah. Tu untuk panjang rod. So kita cerita dua benda sekarang ni, kedudukan pin ni, jet rod dengan panjang rod. Dua ni akan main peranan untuk topik kita hari ini, iaitu jet rod spek tipu. So kita pergi kepada study case sikit lah. Terus kepada data tu lah, senang. Kita ambil ES5 Dream, data ES5 Dream original lah, asal dia. So ES5 Dream ni stroke dia 49.5, rod panjang rod dia 97. Rod dia ni, panjang rod ni bukan kira daripada atas tau. Satu lagi, rod ni daripada titik tengah pin atas tu, titik tengah dia dengan titik tengah crank pin. Crank pin dengan piston pin ni, titik tengah dengan titik tengah 97 mm. Tu jarak dia kalau kita hantar CNC untuk custom, untuk buat prototype. Rod length di kiri situ, walaupun atas ni gemuk, tebal gila rod dia. Tebal nak bagi gagah. Rod tebal macam tu, tapi pin stroke dia kiri sini, titik tengah pin. Okey, titik tengah setiap pin ni, pin piston, titik tengah dia jarak dengan titik tengah pin crank. Okey, tu panjang rod. Okey, jadi stroke dia 49.5, rod 97. Total dia ni adalah, total stroke dia ni adalah total daripada titik atas kali ni, top dead center, hingga titik bawah ni, stroke dia lah ni. Jarak ni contoh ES5 ini 49.5, lebih kurang 50 lah. Di sini 25, 24 lebih, sini 24 lebih kan. So 24 lebih tambah 24 lebih, tu stroke 49.5. So stroke dia 49.5 tambah dengan panjang rod dia tadi 97, jadi 146.5. Apa tujuan dia? Ni formula dia nanti kita nak pakai, formula dia. Jadi kalau kita jet rod, kena pastikan kedudukan dia, jarak stroke dia. Kalau stroke naik, contoh stroke dia naik 50, dia kena tolak 146, tolak 50. So tu panjang rod yang kita kena pakai. Ibaratnya kalau kita jet 3 ni, jet 3 mm, jadi dia akan terkeluar, piston terkeluar 3 mm. Jadi kita pendekkan rod 3 mm. Cari rod 94 rod apa? ES5 high power HP. ES5 HP 94 rod dia. Jadi nak buat spek tipu ES5 jet 3, kita kena kurangkan 3 mm dekat rod. Kira rod dulu. Kalau nak jet 3 spek tipu, jet 3 spek tipu ES5 kena cari rod 94. Kalau jet 5 bang, jet 5 banyak sangat. Jet 5 kena cari rod 92. Rod 92, jet 5 memang gasket skeping. Tapi tak ada, tu pendek sangat. Biasanya paling banyak test aku untuk ES5 untuk kiraan blok, dia boleh cover stroke dia 58. Jadi 58 lebih kurang jet 58, jet 8 lebih kurang, jet 4 lah. Jet 4 dapat lah dia 57.5 macam tu. 57.5. Jet 4 57.5. Jadi kalau jet 4, maka kena tolak 4 lah. 97 tolak 4 dapat 93. Cari rod 93 ada tak? Tak ada rod 93. Kalau rod 93 yang orang kata PMP daripada motor-motor lain, tak ada. Jadi dia kena custom, pergi hantar CNC, kedai yang buat CNC, buat bilik ke, buat acuan ke, cast iron ke, yang boleh buat lah. Tak semua kilang boleh buat. Ada yang specialist, dia akan buat prototype. Rod ni dia akan buat untuk, biasanya ada kilangan seperti aftermarket Arata semua. Rod dia ni lain. Rod dia bukan 94. Kadang-kadang bukan rod 94. Rod dia 93.5. Macam tu. Jadi nampak dia punya rod dia special. Okay. Jadi benda-benda macam tu kita kena tengok produk tu sendiri. Kadang-kadang dia tulis lain, kita kena clean sendiri lah. Deck clearance apa semua. Tapi formula dia macam tu. Kalau kita nak jet 3, rod kena pendekkan 3. Lepas tu memang tu spek tipu. Kalau jet 4, rod kena pendek 4. Macam tu. Faham Dia perubahan pada kedudukan camping untuk jet rod. Bukan rod panjang pendek tu adalah deck clearance dia. Jadi kita nak kawal deck clearance dia supaya dia sama dengan original kilang. Tak perlu tukar timing chain, tak perlu tukar apa-apa set bahagian deck clearance. Maka kita kena kekalkan kedudukan dia dengan memendekkan rod. Kalau kita jet 3, rod kena pendek 3mm. So 94. Sebab tu ramai orang buat untuk ES5 spek tipu ada 2. Satu memang dia beli crankshaft yang custom lah, yang labu dia size standard apa semua, size
Saiz standard dream, PMP dream, lepas tu pakai oil pump dream, semua dream. Tapi jet 3 dia pakai rod high power. Tapi labu dia dikecilkan, pin dikecilkan. Pin dia 25 tau. Pin crank pin ESY dream wave 125 dengan class 1 25mm. Kalau kita nak jet 3mm tanpa terkeluar dia punya pin tu, tekan terbonggol keluar tu. Ni labu kan, bila kita jet dia akan kalau kita okey ke bawah contoh pin tu ke bawah kan. Ni rod itu kan. Aku buruk sikit lukis. Pin ni terkeluar nanti kan bila kita jet rod. Betul tak? Jet pin ke jet rod pakai labu asal terkeluar. Jadi untuk elak terkeluar ni, pin ni 25 jadikan 22mm. Arata dia keluar yang ni. Sebab tu arata walaupun dia jet 4 tak terkeluar pun. Labu standard, labu 90 je, labu standard dream. Tapi tak keluar sebab dia pin dia kecil. Pin dia 22. Pin crank tau, bukan pin piston tau, pin crank. Pin piston 13 sama. So dia kecilkan pin crank, jadi dia boleh jet banyak sikit tanpa terkeluar. Kuat ke? InsyaAllah kuat sebab dia orang dah tu. Nak kuat lagi, pergi hantar kedai welding. Tap tap je, tap untuk kuatkan lagi untuk pastikan dia tak berpusing ke apa ke, longgar ke. Okey, macam tu. Okey. Jadi itu adalah salah satu skill lah untuk jet rod pakai labu asal. Tapi untuk ESY ni ada satu lagi setup class 1. Class 1 spek tipu. Class 1 dream, tapi dia pakai barang class 1, jalan 110 lah. Jadi pakai labu 110, rod high power, HP high power, AS5 high power, block dream, PMP je. Tapi kena pakai crankcase belah kanan class 1 sebab oil pump dia tak lepas. Oil pump shaft dia tak lepas, jadi kena tukar belah kanan. Crankcase belah kanan kena tukar sebab kena pakai oil pump class 1. Sebab labu class 1, lepas tu kena lay sikit belah dream sebab dia labu dia besar. Tapi rod kau pakai high power punya block dream, dia punya timing chain dream. Nampak tipu semua orang kata ni pakai dream ni, padahal dia jet 3. Jet 3 55.5, tapi luar nampak sama. Tu spek tipu. ESY dream spek tipu. Contoh. Okay, so kita pergi ke case lah. Terus ESY dream aku dah cover lah tadi. Sekarang ESY dream ESY dream kita tak boleh buat. Class 1 sebenarnya, class 1 kita ambil spek tipu terus lah yang boleh buat untuk class 1 ni ya. Class 1 ambil data dia dulu. Class 1 rod dia, okay, tukar colour sekejap. Iya. Okay, rod dia panjang rod 100. Class 1 punya yang original. Stroke asal dia 55.5. Okey, total jadi 100 total jadi 155.5 lah. So kalau kita nak buat jet 3 macam mana? Jet 3 jadi stroke dia jadi tambah 6 lah. Jadi stroke baru dia jadi 66. Tambah 6 berapa? 61. Sorry. Tambah 6mm. 6mm jadi 61.5. Ya betul. 61.5 stroke baru dia. Kalau jet 3, betul. So, nak jet 3 tapi nak pakai blok kelas 1 tu asal. Tak nak jet blok kelas 1 tu naik atas. Tak nak. Aku nak pakai blok kelas 1 tu gasket skeping. Tukar rod. Rod kurangkan 3mm. Jadi rod 97. Rod 97 rod apa? Rod dream. Betul. Okey, kelebihan dia 3 motor ni wave 125 Class 1 125 dengan ES5 doing high power semua. ES5 lah, semua ES5. Pin dia sama. Pin piston dia sama 13. Pin crank pun sama 25 asal dia. Jadi boleh kacut 3 benda ni. Road wave 100mm. Road class 1 pun 100. Road dream 97. Road high power 94. Nampak tak permainan dia? Ada orang nak langkau lah. Wave ni nak masuk 94. Jauh gila. Aku dah try dah. Memang dia kurang daripada 1.5 stroke ratio, tak dapat. Nak langkau jauh sangat. Okay, ni kini kalau langkau ni 94 kan ni jet 6. Jadi jet 12. Stroke 12 naik pakai ni. Tapi spek tipu. Memang susah. Tak boleh. Sebab dia stroke dia 1.4 lebih ke 1.3 je. Tak cantik. So kita cerita pasal class 1. Jet 3 pakai road dream. Jet 3 road dream jet 3. Stroke jadi 61.5. Yang ni kena custom sebab tak ada nak ambil daripada motor lain, tak ada. Tiada motor yang pakai 61.5 stroke. Yang labu asal dia 61.5 tak ada.
Tak ada. Setakat ni aku cari dia tak ada. Memang kena custom. Which is bahagian labu tu, asal ni kelas 1 sini kan, pin dia anjak 3mm atas, ajak 3mm, road dia ni 100 ni tukar kepada 97. Road dia 97, dapat kelas 1 spek tipu. Stroke dia 61. Memang gasket scraping. PMP, rantai timing pun original kelas 1, semua kelas 1. 61 stroke dia. 61 stroke dia. Oh, padu ni. Kalah wave. Wave baru 58. Dia 61. LC macam mana? LC baru 58.7 ke? 58.7 kejap LC kejap aku check. 58.7. LC 58.7. Dia ni 61.5. Spek tipu. Tak ada gasket, tak ada lapik gasket alloy, tak ada. Kelas 1 spek tipu. Ramai orang buat tapi korang tak tahu. Yang padu-padu kelas 1 tu. Ni spek tanduk ni. Spek tanduk. Blok kelas 1 kan dia ada tanduk. Blok dia. Ada. Ni blok dia kan. Blok dia kalau menghadap depan ni head, dia ada tanduk atas ni. Blok dia. Aku lukis. Tapi gitu lah, ada tanduk dia. Orang tengok spek tanduk ni, kalau tak ada gasket tak takut lagi. Padahal dia tak tahu dalam tu jet road. Dah lah. Tapi gasket scraping. Road dream. Okay, jadi tu kelas 1. Okay, kita pergi wave 125 pula. Lebih kurang macam kelas 1 sebab road dia 100 Cuma dia punya ni lain. Dia punya apa nama ni, stroke dia asal dia lain. So dia punya road sama. Road 100. Dia punya stroke lain. Stroke untuk wave 125 adalah 57.9. Rasa 57.9. 57.9. Jadi kalau kita jet 3, jet 3 kita kena pakai road 97. Dream juga samalah. Sebab apa? Dia sama dengan kelas 1 tadi. Road dream, tapi yang ni kita tambah 6mm. Jet 3 kan, 6mm. 57.9 tambah 6. 57.9 tambah 6 bersamaan 63.9. Lagi tinggi dia punya stroke. 63.9mm stroke yang baru. Spek tipu wave 125. 63.9 stroke dia. Asal 57.9. Yang ni spek tipu wave 125. Jadi kena seperti biasa labu dia kena ni lah. Orang kata tu, bang kalau pakai jet pin bang, jet pin kelemahan ni yang kecil-kecil terkeluar tu. Tapi kalau pakai jet rope pun terkeluar juga, sama saja jet pin ni. Tapi jet pin wajib welding lepas korang dah tegakkan dia punya pin tu kat atas, welding sebab dia mudah untuk risiko untuk berpusing nanti. So kena welding jet pin wajib welding. Okay, dia punya pin wajib welding, kalau dia tak ada berpusing nanti. And then dia punya ada bonggol sangkut tu. Tapi kalau boleh cari yang custom pakai pin 22. Pakai pin kecil, jet 3. Jadi tak bonggol tu keluar. And then rope pun semua kena custom itu lagi baik kalau custom. Nanti custom aku cerita pasal macam mana nak custom maximum. Ni jet 3. Sebab apa jet 3? Jet ni sebab kita nak matchingkan dengan rope yang dah ada siap. Ada 97. Terus dia follow macam tu. Tapi kita nak maximum lagi bang. Sebab dia ada lagi baki bang. Sebab stroke ratio dia ada lagi 1.6. Nak jadi stroke ratio maksimum 1.5. Pendek gila. Rope dia paling pendek boleh pergi. Memang rapat dah. Stroke paling panjang boleh pergi. Spek tipu. Macam mana, ada formula dia lah. So LC pun sama. Cuma LC ni tak boleh banyak. Dia punya sebab stroke dia dah panjang. Stroke ratio dia dah pendek dah asal dia. Stroke ratio dia dah pendek dah. Stroke ratio tahu kan. Okay, kejap. Sebelum tu kita ambil tu. Road LC ada 100. Tak salah aku. Road LC 100 mm. Dia punya stroke adalah stroke dia adalah tak silap aku 58.7 mm. So stroke ratio dia 100 bagi 58. Stroke ratio dia 100 bahagi 58.7 bersamaan 1.70. Tengok 1.70. Dia tak banyak sangat. Tak macam AS1 Doing Class 1 1.8, 1.9. Tinggi. Ni 1.7. Jadi kita tak boleh nak stroke jet 3 tak lepas ni. Jet 3, kalau kita jet 3 pakai road 97, ni jet 3, stroke dia bawah 1.5. Tak percaya kita tengok contoh. Kalau kita jet 3 road 97. Jet 3 stroke akan jadi jet 3 58.7 tambah 6 58.7 tambah 6 64.7. jadi stroke dia ni road seperti new stroke yang baru. Kalau jet 3 adalah 64.7. So bahagilah 97. Nak tahu stroke ratio dia lepas tak 1.5. Bahagi 64.7. Tak lepas. Cukup. Tapi tak lepas ni. Tak cantik. 149.9.
1.5 tepat-tepat pun tak boleh. Tapi tak cantik. Biasanya orang akan jet 2 je. Nak selamat lah. Sebab yang ni memang rapat gila ni. Kalau 149 ROG 97 untuk LC, cari ROG 97. Tapi ROG 97 tak pakai drink sebab pin dia lain. Pin crank dia bukan 25 tau. Pin crank untuk LC tak silap aku 28 rasanya. Dia besar. Jadi kena custom lah. Custom jet 3 LC, jet 3 gasket scraping, ROG custom. ROG kena pergi buat acuan baru. Sama ada bilet aluminium, bilet forge ataupun acuan lah. Cast iron dah buat acuan saiz 97 untuk LC, ROG 97. Lepas tu labu asal LC tu jet 3 pin tu ataupun cramping 3mm, ataupun jet 3mm. Pakai ROG 97, gasket scraping, stroke baru 64.7. Ni tak payah jet ROG, tak payah apa. Pakai kata timing asal, siap tensioner original lagi. Tak ada masalah. Dia memang dead clearance dia sama. Tapi stroke kena tipu lah korang. Korang kata ni tak jet ROG ni 64.7 boleh tahan ni. 64.7 lepas tu buat square pula. Spec 65. Spec 65 jet 3. 64.7 apa. Lapik gasket? Tak lapik gasket. Stress ke? Tak stress juga. Sebab dia melebihi 1 point tu. Tapi seperti aku cakap, dia ni 1.499 tau. Dia punya stroke ratio. Kalau buat jugalah, memang stres jugalah. Memang orang kata dari segi ketahanan dia tak jam. Cuma ketahanan dia, piston dia orang lain pakai 20,000 km, 30-50,000 km, kau dalam 10,000 tak sampai setahun piston dah mula longgar lah. Sebab dia stress to wall. Dia bila pendek, ROG pendek tu dia macam bila macam ni sangat naik kan, naik piston naik gitu kan, naik macam piston gitu lah, ROG gitu gerak-gerak dia stress. Sebab dia pendek jadi gini, dia nak naik ke atas dia pendek. Kalau ROG panjang dia tegak cantik. Gitu je lah. Stress ke wall saja. Piston tak tolak ke dinding kuat sangat. Itu saja. Jadi kadar kehausan dia cepat sikit. Tapi masih lagi relevan. Boleh pakai hidup motor. Laju pun laju, tak ada masalah. Pick up, bawah ni memang respon cepat. Tapi long dia orang kata macam vibrate sikit je. Tapi spek tipu bos. Tak ada lapik gasket. Memang kena tipu lah. Spek 65 standard modi. Biasa orang tipu kan. Dia kata 65 standard modi. Tapi stroke dia panjang. Kena buka head dia, ukur dengan caliper. Memang kantor ya. 65 spek. Benda 65 standard modi. 65 standard modi dah sekali. Stroke 64.7. Stroke benda ROG 97. Tu spek tipu lah tu. Banyak spek tipu kat luar sana jenis. Biasalah main game hujung minggu memang main spek tipu lah. Sebab kalau kita pakai plate tebal, tak ada orang nak lawan kita. Alah, tak nak. Ajak game tak ada, semua kena tolak. Tapi tengok tak ada gasket tu, boleh lah. Berani lah main. Gitu je, tu tujuan dia orang spek tipu. So, Max Roll Up kit. Ni kit ni untuk custom. Khas untuk motorsport dan custom yang pergi hantar CNC kilang buat prototype. Yang ni prototype je. Mana-mana company nak buat, ni formula dia lah. Tak salah, dia memang formula standard punya. Untuk Subaru long block, short block semua dia ada stroker up kit. Dia datang dengan crankshaft, rod dipendekkan. Kalau dia jet 3, rod dah pendek 3. Lepas tu dia memang datang set macam tu. Tapi dia bukan jet 3, jet 4 macam tu. Macam kita, dia ada jet dia sangat teliti. 3.25. Sangat tepat dia buat. 3.26, 3. Tepat dia datang. Lepas tu piston dia bagi sekali. Piston, rod dia bagi piston sekali. Sebab kadang-kadang piston ni ada yang tinggi, ada rendah, betul tak? Jadi dia akan bagi stroke up kit dia complete. Piston, rod, crankshaft. Complete PMP, blok asal. Blok asal semua timing chain asal. Tak perlu nak jet tak payah. Tu formula dia adalah okey, tengok betul-betul kita ambil formula, nanti kita ambil contoh. Kita ambil contoh dream je lah. Rod length, panjang rod yang kita nak ubah tu. Maksudnya bukan rod asal dah. Ni rod yang kita akan dapat adalah untuk spek tipu. Rod length untuk spek tipu. ST ni spek tipu sebenarnya. Rod length untuk spek tipu tersebut adalah total displacement. Total displacement ni apa bang? Total tadi rod length asal original, asal tambah dengan stroke asal original. Kalau rod asal ES5 Dream adalah, kita ambil ES5 Dream lah. Kita terus buat kajian kes terus letak nilai ES5 Dream punya spek lah. Rod length ES5 Dream adalah 97mm. Memang kau kena fokus betul. Ni formula yang betul, ni yang utamanya bagi company-company tak salah, Taikon bukan apa semua. Kalau nak buat memang dia akan formula ni. So far Arata yang buat macam ni. Tapi cerita 94 tapi bukan 94 tu. Memang dia tepat. Dia memang tulis macam tu sebab biasalah kan. Nak bagi macam okey, betul tak, dia tepat benda tu. 97mm. Stok asal Dream adalah 49.5.
So total dia adalah tadi mana dream adalah 146.5. Okey, bersamaan total dia adalah 146.5 bersamaan 146.5. So 146 ni total displacement. 146 bahagi 5 darab 3. So kita terus 146.5 6 ni untuk dream bahagi 5. Mengapa bahagi 5? Adalah dia punya total untuk dapatkan 1.5 stroke ratio. 5 ni adalah bahagian-bahagian dia, iaitu 3 bahagian di bahagian root dia. Lepas tu 2 bahagian di bahagian stroke. Ni labu dia. So 1, 2, ni 3 bahagian 3. So total bahagian adalah 5. So bahagi 5 darab ni 3, iaitu nak dapatkan bahagian di root. Ni formula dia. Siapa yang faham lah ni. Yang ni susah nak faham. Ni memang formula yang biasa dah kalau pergi dunia kereta memang macam ni. Tapi ni custom, harga berpuluh ribu nak buat benda ni. Stroke up. Tapi blok asal, blok VTEC stroke up, blok apa lagi, Mitsubishi stroke up kit, apa nama lagi yang popular, 2JZ stroke up kit, 2mm 3mm stroke up kit. Dia memang datang full set dengan piston sekali. So 3. So dapat root ni panjang root yang kita akan dapat. Okay, so 146.5 bagi 5. Sekejap aku kira. 146.5 bahagi dengan 5 darab dengan 3, 87.9. Root baru dia adalah bersamaan 87.9. Root apa dia 87.9? Mana ada root ES5 apa pun 94. 87.9 lah, pendek gila root. 87 ni pendek gila. Root dia pendek gila. Tapi stroke dia memang maksimum 1.5. Dia punya stroke ratio dia. So untuk stroke up pula senang kira, tolak daripada asal je, iaitu stroke up bersama stock road length, iaitu road asal dia. Road asal ES5 Dream tadi 97. Road asal stock ni asal lah, original kilang, stock kilang. Road length tolak dengan yang baru punya 7.9. Aku bulatkan data nilai-nilai dia. Okay, 87.9 tolak 87.9. Ni stroke road asal yang kita nak pakai. Ni semua kena buat kat CNC measurement. Memang kilang CNC yang memang dia punya ukuran 0.001 tolerant. Memang rapat dia, memang tepat dia buat. Okay, 87.9. Mana nak cari road bang, bunda 88. Ya, memang dia bunda, kita bunda, tapi kilang akan buat tepat setepat-tepatnya 87.9. Dia nak memang PMP terus, tak payah lapik gasket langsung. So stroke dia naik berapa? Ni nak terkira stroke up berapa? Okay, 97 tolak 87.9. Stroke up dia 9.1 mm. Okay, ni stroke up. Jet berapa ni? Bahagi 2. Nak tahu jet? Ni jet root berapa ni bang? Kalau 91 stroke naik, bagi 2. 9.1 bahagi 2, 4.55. 4.55. So 91 bagi 2. Ni stroke aku bawa kat bawah. 9.1 bahagi 2. So sama dengan ni 4.55. Jet 4.55. Ni maksimum. Kita nak semak, betul tak bang? Stroke ratio dia 1.5 bang. Ni tujuan kita buat formula pelik-pelik ni. Betul ke stroke ratio dia jadi ni bang? Apa nama? 1.5. Tengok. Dia jet berapa? 91 kan. 91 ni stroke up tambah dengan stroke asal dia 49 tadi. 49.5. Tengok stroke baru dia jadi stroke baru tambah je lah stroke baru. Jadi stroke yang baru kita tambah lagi 4. Stroke baru new stroke length bersamaan ni padam. Okey, yang ni ke sini sekejap Stroke length adalah 49.5 tambah dengan stroke length yang baru 9.1 tambah dengan 49.5. Stroke baru ada 58. Memang kecil sikit. Sorry kau kena fokus. 58.6 stroke baru dia. Daripada asal 49. Memang tinggi memang rapat. Okay, jadi stroke baru adalah 58.6. So kita kira dia punya stroke ratio yang baru. Okay, root kita dapat. Okay, ni dream special. Okay, special. Okay, dream special ni. Okay, kita ambil data dia. Okay, so root dia yang baru adalah 87.9. Stroke dia adalah
58 stroke dia adalah mana jadi 58.6. 58.6. So bahagilah. Cuba korang bahagi. 87.9 tambah 58.6. Dapat dah 1.5. Dapat tak? Dapat tak? Ni formula memang dah pecah kepala 87.9 iaitu root dia bahagi stroke yang baru 58.6. Tepat 1.5 tepat. Tapi bang, ya ke bang dead clearance ni sama bang? Korang tambah 2 ni kena dapat balik nilai 146.5. Okey, cuba kau tambah 2 ni dapat tak 146.5? Okey, tak apa bang, saya kira bang. Okey. 87.9 tambah 58.6. Tada! 146.5. 146.5 nampak? Ni formula, memang ni formula custom tu. Kena hantar CNC project. CNC project dekat untuk buat prototype dekat kilang CNC lah. Memang kalau kena buka kertas project, hantar dekat kilang CNC and then buat. Lepas prototype tu siap, data tersebut kalau boleh copy, buat lagi untuk prototype, buat hantar 2-3 batang. Tapi harga beribu lah. Memang beribu-ribu lah. Buat lah. Kalau alang-alang buat bilik aluminium. Bilik dia ada banyak material dia. Bilik aluminium, forge aluminium. Forge tu susah sikit. Biasanya paling murah cast iron lah. Buat besi, tuang, buat lagi. Lepas tu crank tu pula kena hantar kat dia semua. Crank dia buat. Crank saya nak stroke macam ni 58.6. Saya nak root 87.9. Tempah mana ni? Tempah ni kat kilang CNC. Saya nak crankshaft, spec dream punya spec lah. Ni dream punya bahagian clutch, bahagian magnet tu dream. Tapi labu dia saya nak besar, labu dia adalah tidak lebih daripada 90 untuk dream. 90 tidak boleh lebih daripada 92 mm dia punya saiz labu. Sebab korang 93 maksimum sebenarnya boleh pakai shaft oil pump. Maksudnya kita nak pakai dream ni, kita tak nak pakai class 1. Labu dia ada syarat dia, labu kena bawah 93 ke bawah. Okey, buatlah 91 contoh. 91 ataupun 90. Pin dia kena kecilkan jadi 22 ke. Okey, 22 dah okey dah. 22. Lepas tu dia data yang paling penting macam ni. Root 87.9 stroke 58.6. Lepas siap je prototype ni, pasang. Kalau measurement betul, balancing betul, copy banyak-banyak, kau boleh jual harga kau punya harga. Memang tepat punya. Ni jet berapa ni bang? Tak ada orang buat. Jet 4.55. Oh gila, jet 4.55. Ni asal. Nampak? Motor lain pun sama. Formula dia adalah yang tadi. 1, 2, 3. Ni untuk semak saja. Ni bukan semak, ni untuk stroke length yang salah. Tambahlah. Dah beli jet root macam ni 4.55. Jadi stroke baru berapa? Dapat stroke baru adalah 58.6. So dapat dua data ni. Stroke baru dengan root yang kita kena pakai, root baru. Total dua ni sama dengan yang asal dia. Total clearance ataupun displacement, jarak keseluruhan asal 146.5. Macam LC semua boleh pakai yang sama. So itu saja untuk hari ni. Yang ni sebenarnya yang penting. Yang tadi tu mukadimah tu untuk korang faham. Okey, sebab road bila panjang macam ni, bila kita jet 3, terkeluar piston tu 3mm. Kalau jet 3mm, jadi nak kurangkan balik jet 3mm, tapi nak dead clearance turunkan 3mm. Bukan pin tu dah naik 3mm, road tu kena pandang 3mm. Tapi bila road pandai 3mm, maka dia akan turun banyak kat bawah, 6mm. 6mm dia turun kat bawah. Sebab road dah pendek, dia akan turun banyak lagi. Dah jet 3 turun 3mm. Lepas tu road pendek lagi 3mm, turun lagi 3mm. Jadi dia akan anjak keseluruhan stroke tu ke bawah sebanyak 6mm. Atas sama. Tapi blok tu kena support lah. Tapi barang-barang ni aku cakap ni, kalau korang buat, kalau mana-mana kilang ke korang buat, nak buka company ke, nak buat barang special sendiri road 95, road 95.6, apa semua yang pelik-pelik tu, gasket scraping memang benda ni. Ni PMP gasket scraping Dream, PMP gasket scraping LC, PMP gasket scraping maximum. Ni jet maximum. Macam ASY Dream, jet maximum dia adalah jet 4.55 maximum Dream. Maximum ni tak boleh lebih. Kalau lebih lagi, stroke ratio tak sampai 1.5. Ni syarat dia, jangan kurang daripada 1.5. Ni tepat 1.5 stroke ratio. Ni untuk formula aku adalah tepat untuk dapatkan 1.5 stroke ratio. Stroke up kit. Stroke up kit dia datang macam tu. Kalau korang nak buat special lagi, produk korang complete piston, crankshaft, and then siap dengan blok pun korang boleh buat. Macam tu lah. Gasket scraping, rantai timing asal semua. Tapi blok tak apa sebab
Benda ni kalau dia tak akan buat complete sebab nanti tak laku. Jadi dia akan buat crankshaft saja. Cukup dah, sudah memadai. Buat crankshaft saja siap dengan balancing factor berapa pilihan dia. Balancing factor ni kilang tu kena beritahu ataupun company tu kena beritahu piston hendaklah within berat piston within 120 gram hingga 170 gram contoh. 170 gram dengan 120 hingga 170 gram untuk dapatkan balance factor yang relevant, yang cantik. Kalau kurang pada ni vibrate, atas pada ni akan vibrate lah. Kalau kurang piston ringan pada ni akan vibrate awal, akan vibrate awal. Awal-awal apa akan vibrate, ujung baru sedap. Yang ni akan vibrate ujung, awal-awal sedap. Macam tu. Piston berat memang macam tu. Piston berat, mana-mana jet rope yang piston berat tu kan. Buat up, dia akan bawah tak gegar. Tapi bila rem apa yang tinggi gegar, vibrate semut-semut, tangan kempas habis. Sebab piston berat memang dia akan ujung gegar. Kalau piston ringan, bawah gegar, ujung tak gegar. Macam tu lah. Nak stable within ni, dia akan balance. Gegar, mungkin gegar bawah, atas tak gegar. Jadi balance lah, tak gegar sangat bawah, atas tak gegar langsung. Lepas tu yang ni tak gegar bawah, atas tak gegar sangat. Macam tu lah lebih kurang. Faham tak? Tu tujuan dia, balance factor tu. Company, mana-mana company akan, kalau betul-betul dia orang serius nak buat benda tu, dia kena beritahu maklumat tu. Dia kata spec Dream jet 4 point berapa tadi aku, 4.55 gasket scoping ataupun standard deck clearance, standard block PMP, standard block, standard crankcase. Piston have to make sure within the range. Berapa dia bagi range piston berat berapa, sebab dia orang dah buat static balance. Biasa kalau crankshaft yang dah buat static balance, dia kena beritahu piston yang berat berapa piston yang sesuai. Jadi dia senang nak alter, orang potong skirt bagi beringan ke apa semua ke, tukar forge ataupun beli piston mentah yang memang senang nak alter semua kan, yang ringan punya senang nak alter. Macam tu lah. Lebih kurang itu saja untuk hari ni. Harap kalau tak faham tu minta maaf banyak-banyak lah. Tapi bagi yang faham, dia akan faham. Ni untuk khas untuk orang yang suka custom, special custom from CNC machine lah. Memang hantar projek punya, hantar kertas kerja untuk tempah benda ni. Saya nak crankshaft Dream, dia bagi contoh crankshaft Dream, tapi saya tak original ni, tapi saya nak buat jet rope ni, dia akan buat baru terus daripada material yang baru. Buat aluminium ke cast iron, tapi cast iron yang terbaik bagi aku cast iron lah. Untuk bahagian ni cast iron lah. Cast iron sangat, dia acuan lah, acuan cast iron. Iron pula iron yang jenis high, dia ada coat dia untuk keras. Tapi ni memang berat, benda tu berat, logam tu berat. Cast iron yang high quality memang berat, tapi berat tak apa asalkan balance. Tu penting tu, berat tak apa. Berat orang suka sebenarnya cast yang berat-berat ni. So tempah 100% cast iron, total semua cast iron, pin semua, tempah semua pakai formula ni. Untuk motor-motor lain pakai formula yang sama, cuma tukar nilai lah, dapatlah nanti. Okey, dia akan dapat 1.55. Nilai dia kekalkan macam tu. 87.9 saya nak. Tolerant 0.01 mm. Tak ada lagi langsung. Bang, saya dapat 87.9003 bang. Tak apa. Tak apa, tak kisah. Tolerant saya nak ni 0.001 mm. Jadi 0.3 bang. Okey, tak apa. Saya dapat ini bukan 86.6 bang, 58.6032 bang. Tak apa, no hal. Yang penting tolerant dia rapat sama. Tolerant dia. Kalau 0.0 ni bagus ni. Kita nak 6.0. Cukup lah. Yang belakang dua ni abaikan. Yang apa ni 5.0. Ada nilai tu kan. Sebab tu kalau kilang engineering, dia akan tolerant dia makin kecil, makin padu lah kilang tu. Okey, makin tepat lah. Tapi kos dia mahal lah, sangat mahal. Tapi korang boleh dapat prototype, korang tempah banyak-banyak, kau boleh jual buat modal balik lah. Kalau korang nak buat ni habis satu ni dalam 800, kau jual 1000. Macam tu lah, tapi special lah. Sangat special lah benda ni. Cast iron kuat, special. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.